Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamu ala al-qasim al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bishrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu alaihi sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi barakati amin. Maka moga Allah Ta'ala membalasnya bagi pihak kita dengan yang terafdal apa yang dia balas kepada seorang bapa dari pihak anaknya, dan mengangkatkan darjatnya bersama datuk neneknya yang mulia di dalam syurga Illiyin, dan menghubungkan kita dengan mereka pada kebaikan dan kesihatan dalam keadaan kita tidak menegak-ganti dan tidak difitnah. Semuanya dia Maha Pengampun daripada segala yang Maha Pengampun. Allah SWT. Ini doa Imam Haddad kepada Imam Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah Allah SWT, dan juga kepada anak-anak cucunya yang berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang menjadi para imam, para awliya salihin. Khususnya kata Imam Haddad, Al-Maturidiyah sama seperti Al-Asy'ariyah. Pada semua apa yang telah lalu tadi sama saja, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dua-duanya adalah imam Allah SWT, Ahli Sunnah wal Jamaah. Khususnya sehingga bagi setiap orang beriman bahawa dia mempertahankan i'tiqadnya dengan memelihara akidah-akidah bagi imam-imam yang diijma'kan kehebatan mereka dan kemantapan mereka pada ilmu. Aku tidak menyangka seorang yang mencari demikian itu akan menemui akidah yang menyeluruh, yang jelas, yang jauh dari syubhat, yang selamat dari perkara yang mewahamkan seumpama akidah Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang dia bentangkan pada fasal pertama daripada kitab Qawaidul Aqaid dalam Al-Ihya. Maka di atas kamu dengannya, maksudnya hendaklah kamu pelajarinya. Antara baca kitab karangan Imam Ghazali ini, itu Qawaidul Aqaid. Jika kamu ingin kepada lebih, maka lihatlah pada risalah Qudsiyah yang dia bentangkan pada fasal ketiga daripada kitab tersebut. Okey ya, boleh juga baca risalah Qudsiyah. Ini berkenaan dengan ilmu-ilmu tauhid yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Akidahnya jelas, ilmunya, kaedah-kaedah jelas kata Imam Haddad, dan tidak ada syubhah, tidak ada benda yang meragukan, jelas dan mudah difahami. Itulah yang disusun oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jangan kamu mendalam sangat pada ilmu kalam, dan jangan kamu banyak mengharung padanya semata-mata untuk mencari mantap pada makrifah. Jangan kamu terlampau dalam sangat mengkaji ilmu-ilmu kalam Allah SWT. Dengan tujuan apa? Kamu menganggap bahawa itu sahaja cara untuk mencapai, untuk memantapkan makrifat, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sungguhnya kamu tidak akan dapat apa yang dicari ini dari ilmu ini. Maksudnya untuk memantapkan makrifat, untuk dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan ilmu yang kita mengaji, itu ilmu kalam atau kita tauhid. Itu mengenal Allah secara ilmiah ataupun akliyah, untuk betul-betul mendapat makrifat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikatakan arif billah tu. Jadi arif billah tu hendaklah kita mengaji ilmu lain, ilmu sekadar untuk kita mengetahui hujah
dari dalil berkenaan dengan wujud Allah, sifat-sifat Allah, dan menolak segala Allah Rasulullah Muhammad fahaman-fahaman ataupun fahaman-fahaman ataupun dipanggil apa, hujah-hujah daripada golongan-golongan sesat. Itu ilmu itu untuk akal kita. Allah SWT menghukum wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akal kita Allah SWT menerima wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau betul-betul nak makrifat, bukan ilmu akidah, ilmu tauhid tu yang kita bagi sifat 20 tu, yang tu asas basic fardu ain untuk kita betul faham kita tentang Tuhan, tidak terpesong akidah kita, pegangan kita. Tapi untuk makrifat, untuk betul-betul hati ini dapat mengenal Allah, itu ilmu lain lah. Itu ilmu at-tasawuf pula, pembersihan jiwa. Karena mengenal Allah itu bukan dengan akal, yang mengenal secara makrifat lah, secara betul-betul kenal lah Allah SWT. Karena mengenal Allah, yang dikatakan Allah bagi makrifat kenal Allah itu daripada pembersihan jiwa, at-tazkiyah, pembersihan jiwa. Allah akan limpahkan kenal. Okey ya. Khususnya sebaliknya, jika kamu hendakkan mantap pada makrifat, maka kenallah kamu menempuh jalannya. Kalau kamu nak mantap makrifat, bukan dengan ngaji saja ilmu tauhid, akidah, bukan ilmu kalam, kaji, bukan. Untuk mengaji cukuplah sekadar lepas fardu ain. Ataupun kalau kamu nak jadi ulama, silakanlah mengaji lebih lagi. Tapi untuk kamu nak jadi orang makrifat betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Haddad, maka kenallah kamu menempuh jalannya, bukan hanya mengaji, tapi kena menempuh jalan amal, jalan pembersihan jiwa, iaitu melazimi taqwa zahir dan batin. Yang ni baru betul-betul yang nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Kalau ilmu tauhid, dia mengajak kita Allah itu dia ada sifat pemelihat. Allah SWT. Tapi kita rasa tak Allah melihat kita? Belum tentu lagi kita rasa Allah melihat kita. Tapi dengan kita bersihkan jiwa, kita taqwa, kita jadikan diri kita ni taat pada zahir dan batin, maka itu akan bersihkan jiwa. Bila hati bersih ni, terbuka hijab. Hijab ada dua. Yang pertama hijab makhluk, yang kedua hijab diri kita sendiri. Bila kita amal bersihkan jiwa kita, Rasulullah Muhammad, zikir setiap hari, selawat setiap hari, sembahyang tak tinggal, ngaji, dakwah, baca buku, ziarah orang soleh, sahabat dengan ulama, tok guru. Hati bersih, ingat mati, hati bersih. Baca Quran, bangun malam, hati bersih. Bila hati bersih, hijab pertama yang akan terbuka adalah hijab makhluk. Hijab makhluk ni apa? Kita dah lihat makhluk diri dengan sendiri, makhluk jadi sendiri. Ataupun hati kita tak ada perasaan, tak ada rasa, tak ada dzauq, Allah SWT. Melihat makhluk itu adalah ciptaan Allah, pentadbiran Allah, Allah SWT. Di bawah kekuasaan Allah, Allah SWT. Tak ada. Sekadar tengok alam saja, sekadar tengok makhluk saja. Bila hati dah bersih, dah terbuka hijab, kita memandang setiap makhluk ini adalah ciptaan Allah. Dia adalah tanda-tanda wujud Allah. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Selepas itu akan bersih kita. Bila kita bersihkan lagi hati, zikir lagi, selawat lagi, hadir majlis ilmu lagi, Allah SWT, baca Quran lagi, Allah SWT, berdoa lagi, minta Allah bersihkan jiwa kita, sehingga Allah akan bersihkan hati kita. Allah akan angkatkan pula, bukakan pula hijab diri kita. Allah SWT. Bila Allah bukakan hijab, Allah SWT, makhluk, kita tak pandang makhluk dah, kita duk pandang dia di situ. Allah SWT. Seperti mana kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, bagaimana makhluk itu dapat melupakan kamu kepada Allah, sedangkan Allah lah yang menciptakan makhluk itu. Bagaimana sesuatu itu dapat melupakan kamu kepada Allah, sedangkan Allah yang menjadikan sesuatu itu.
Allah SWT. Hujan, panas, manusia ada depan kita, sejuk, panas, Allah SWT Muhammad. Makan minum kita tiap hari, gerak sana gerak sini, angin, sungai, tumbuh-tumbuhan, binatang, bunyi-bunyi sana sini, macam-macam. Semua ni apa? Makhluk. Makhluk ni apa? Makhluk ni, kalau kita faham makhluk, dia adalah ciptaan, yang dicipta makhluk. Allah apa? Khaliq. Yang dicipta mesti ada yang menciptakan. Makhluk atau apa? Maksud makhluk? Diciptakan. Itu makhluk. Yang diciptakan itu makhluk. Bila ada yang diciptakan, adalah khaliq, iaitu pencipta. Allah SWT. Semua makhluk Allah SWT. Yang ada Allah SWT. Yang kita lihat Allah SWT. Yang kita dapat kita rasa, semua ni adalah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi peliknya bila kita tengok makhluk, kita tak ingat pencipta. Allah SWT. Kita tengok makhluk, tak ingat pencipta dia. Bahkan kita melihat hebatnya makhluk, kita lupa yang hebatnya yang menciptakan, hebat makhluk yang hebat tu. Tak akan muncul kehebatan makhluk kalau tak diciptakan oleh yang Maha Agung, yang Maha Hebat, Allah Subhanahu Wa Taala. Semua adalah penzahiran sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat Allah, lihat hebat makhluk. Allah SWT. Lihat kuasa makhluk, sedangkan semua kekuasaan adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk hanya asbab. Allah menzahirkan, Allah nak kenalkan kita kepada dia. Jadi bila kita dah fana, kita dah lihat makhluk ini Allah, kita dah melihat di makhluk ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Bersihkan lagi jiwa, waktu itu Allah SWT. Allah akan buka hijab diri kita pula. Macam mana? Waktu itu kita dah tak nampak dah. Kita yang pandang kata ini daripada Allah. Bahkan yang pandang itu pun lah yang dipandang lah. Kalau bahasa dia tu lah, bahasa ringkasnya, yang pandang itu yang dipandang lah. Yang melihat itulah yang dilihat. Allah SWT. Maksudnya apa? Dia dah tak rasa dah bahawa dialah yang lihat, kata semua daripada Allah. Ya Allah yang bagi, daripada Allah. Allah SWT. Dia tak kata dah aku solat sebab aku ingat Allah. Dia kata apa? Allah kurnia aku solat untuk aku ingat pada dia. Dia kurnia aku ingat pada dia, bukan aku ingat pada dia. Allah SWT. Okey ya. Diri dia pun dah tak ada. Semua dia menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam tu lah. Itu bila dia terbuka hijab lah. Terbuka hijab. Jadi bila terbuka hijab macam tu, baru betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dia hidup dengan akhlak yang sangat mulia. Jadi nak dapat makrifat, kata Imam Haddad, kamu kena menjalani jalan dia, menempuh jalan dia. Jalan apa? Kena melazimi, kena sentiasa selalu taqwa zahir, taqwa batin. Apa itu taqwa zahir? Di zahir ni kena taat kepada Allah. Zahir ni ada 7 anggota. Zahir maksudnya 7 anggota. 7 anggota ni kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. 7 anggota tu apa? Yang pertama mata. Mata ni tiap-tiap hari kena jaga, kena tengok apa yang Allah suruh, dan juga kena tengok apa yang Allah ridha. Dan tahan melihat apa yang Allah tak ridha. Sentiasa macam tu tiap-tiap hari, kata Imam Al-Haddad. Kalau kita nak dapat macam mana para wali dapat kenal Allah, inilah jalan dia. Bukan baca buku kita kenal Allah, amal, jalan, tariq ila Allah. Tariqah tu, jalan. Dia ada mujahadah. Allah SWT. Yang pertama jaga mata. Yang kedua jaga telinga. Yang ketiga jaga lidah. Allah SWT. Selagi tak jaga lidah, macam mana nak kenal Allah SWT? Sebab kata Imam Haddad, kalau kamu nak kenal Allah, nak betul-betul kenal Allah, kena tempuh jalan untuk mengenal. Jalan kenal apa? Sentiasa melazimi taqwa zahir. Maksudnya lidah kena jaga sentiasa. Allah SWT. Kita boleh tengok hari ni keadaan politik tak stabil. Kita jaga lidah kita. Allah jadikan ujian di akhir zaman, baik dan buruk di akhir zaman. Allah nak uji orang beriman, siapa akhlak dia lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa kita tak lihat benar ni? Kenapa kita tak pandang satu isu tu dengan kacamata agama? Apa pandangan agama? Bukan hanya apa pandangan aku pada pemimpin ni. Apa pandangan aku pada ahli politik ni? Dah, apa pandangan agama tentang diri aku ni yang buruk akhlak ni?
yang komen tentu pasal ini. Allah senang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, firman Allah, "Wal hayatud dunya," Allah senang. Mana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Macam mana? Senang ayat tu. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan Allah senang maut. Allah menjadikan maut wal hayata, hidup, kehidupan. Allah jadikan kita hidup untuk apa? Liyabluwakum. Liyabluwakum ni maksudnya untuk supaya Allah itu untuk Allah Subhanahu wa taala nak liyabluwakum, itu nak menguji kamu. Menimpakan itu menguji kamu. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu itu ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Paling baik amal di sini kata ulama sufi maksudnya adalah siapa yang paling banyak pandang Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kejadian. Itulah yang paling baik amalnya. Siapa yang paling banyak pandang Allah dalam satu kejadian, itulah orang yang paling baik amalnya. Kena ingat ayat tu. Allah senang. Maksudnya apa? Jenakot kening boleh tak? Wah. Kok kening ada dua. Payah nak faham ataupun marah. Apa ni? Jadi dia belukum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa amal paling baik. Itu siapa yang setiap kejadian tu, dalam kejadian dia dapat banyak melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah jadikan. Itu orang paling baik amal. Contoh Allah Rasulullah Muhammad. Bila berlaku sehari dua ini politik tidak stabil, orang ini dakwa dia ini, orang ini dakwa dia ini. Pihak ni kata pada pihak ni. Pihak ni kata pada pihak ni. Kalau kita nak berjalan, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, nak taqwa zahir, nak jaga lidah, macam mana? Kita pandang ini ujian daripada Allah. Liyabluwakum. Allah uji kita dah. Allah uji apa? Siapa lebih baik amal? Macam mana kita nak dapat lebih baik amal ni? Kena pandang ni daripada Allah. Kalau tak pandang daripada Allah, tak akan dapat mencapai ahsanu amala. Paling baik amal, tak akan sampai. Kenapa kita akan geram, marah, maki, celah, hina? Allah senang. Sebab kita nampak ini jadi sendiri semuanya. Oh, ini kerana orang ni tak ada yang lain ni, memang orang ni nak macam. Kalau orang nak makrifat dengan Allah, nak bersihkan jiwa, kena taqwa zahir, jaga lidah. Dan nak makrifat pada Allah, mesti hati banyak pada pandang Allah. Daripada Allah semua ni, Allah yang atas, orang ni naik, orang ni turun. Ada Al-Quran. Allah itu dia tu'til mulka man tasha. Allah beri kekuasaan, kerajaan pada siapa dia nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dia akan cabut kekuasaan dan kerajaan itu pada siapa dia nak. Dia nak cabut, dia cabut. Wa tu'izzu man tasha. Allah ni dia memuliakan siapa dia nak. Allah nak muliakan orang ni, Allah muliakan. Tak ada sebab boleh halang. Wa tudhillu man tasha. Allah boleh menghina, Allah menghinakan siapa yang Allah nak. Siapa yang Allah nak hinakan, Allah hinakan. Biyadikal khair, atau biyadil khair, biyadikal khair, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Okay, jadi Allah Rasulullah Muhammad, orang yang nak berjalan pada Allah, nak mengenal Allah, mereka menjaga lidah. Allah menguji akhlak manusia, akhlak orang Islam pada waktu ni. Apa kita nak kata isu semasa yang berlaku setiap hari? Kita nak maki orang kah? Kita nak menghina orang kah? Kita nak merendahkan orang kah? Kita nak mencela kaum muslimin kah? Tak kira orang tu macam mana pun, selagi dia mukmin, dia solat hadap kiblat, dia ucap syahadah, jaga lidah kita. Kalau dia jahat, doakan dia. Kalau dia jahat, Allah SWT, dia tak betul, betulkan dia, nasihat dengan baik. Itu saja yang diajak oleh Nabi SAW. Untuk maki, untuk mencela, untuk menghina, tidak. Tidak sama sekali. Jadi waktu ini Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa amal lebih baik? Siapa yang waktu ini lidah dia jaga, tak mencela, tak menghina kaum muslimin, mukminin, sama ada rakyat atau pemimpin, waktu ini macam mana? Dia telah menjadi orang yang taqwa pada zahir dia, jaga lidah. Taqwa zahir, taat pada zahir dia. Tinggal apa yang dilarang oleh Allah pada zahir, pada lidah dia. Waktu ini dia macam mana? Dia akan mencapai makrifat pada Allah SWT. Selagi duk geram pada orang macam mana nak makrifat? Geramnya kau ni, awak dia ni tak ni, awak. Allah uji macam tu. Allah jadikan ini, Allah ini.
Allah SWT. Kalau pun kita nak sembang hanyalah asbab akidah kita tak pegang macam tu. Allah SWT macam tu Tetap kita pandang dah di mata hati kita, yang menaikkan orang ini Allah, yang menurunkan orang ini Allah. Kalau baik sebagai nikmat pada orang Islam. Kalau zalim menindas rakyat sebagai ujian pada orang mukmin. Dan Allah nak kifarahkan dosa, Allah nak kuatkan iman orang mukmin, Allah nak gantikan lebih baik di masa akan datang. Allah uji kita sampai kita menangis, sampai kita hancur hati kadang-kadang, sampai kita sedih. Itu tanda insya-Allah Allah akan ganti yang lebih baik nanti akan datang. Sebab Allah itu Maha baik pada kita. Fa inna ma'al usri yusran. Serta dengan payahan itu ada kemudahan. Lepas payah akan datang susah. Lepas payah akan datang mudah. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Seperti kata Imam Haddad, kita ada sudut murid kata Imam Haddad, siapa yang susahnya lama, hidup dia diuji dengan susah lama, susah. Senang pun akan datang lama. Dan siapa yang Allah senang diuji dengan senang, boleh jadi Allah akan uji dia dengan susah yang lama. Kita kadang susah ni di dunia, susah sikit ni, ada hikmah dia. Allah nak senangkan kita lama, bahkan selama-lama mungkin syurga terus Allah bagi. Okey untunglah orang yang husnuzan, sangka baik dengan Allah pada waktu ni. Sangka baik macam mana? Apa yang jadi dalam negara ni, aku sangka baik semua perbuatan Allah ada kebaikan untuk kami orang Islam. Allah takkan sia-siakan orang mukmin. Allah tak akan sia-siakan orang yang ibadat pada Allah, orang yang zikir pada Allah, orang yang berilmu, orang yang ingat Allah takkan sia-siakan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti tolong kita. Allah pasti menangkan kita. Allah pasti bagi anugerah terbaik pada kita. Kalau kita mukmin, wala takhafu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Itu ayat Quran tu. Bagi siapa yang ada masalah pada waktu ni, dia rasa terhina, rasa tak ada harapan, rasa macam seolah dia ni macam dah teruk lah, hina lah, kita kena ingat ayat ni. Allah kata apa? Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kau merasakan hina. Habislah harapan aku, tak ada apa lah, aku hina semula. Wala tahzanu, jangan kamu sedih, kata Allah. Jangan sedih. Allah senang. Antumul a'laun, kamu itu tetap tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Selagi ada iman dalam hati ini, percaya pada Allah, percaya pada Rasul ada, percaya pada akhirat ada, kena yakin kita takkan disia-siakan oleh Allah. Kita dapat semua yang terbaik. Bahkan apa yang berlaku dalam negara ni semua yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa sama bukan kita kata baik zalim, baik jahat, baik tak amanah, baik buruk, dah. Baik takdir. Ada pun buruk, doakan kebaikan. Ada pun buruk, cuba nasihat. Maki tidak. Lebih lagi siapa yang mendakwa dan memperjuangkan Islam tapi maki hamun, itu bukan memperjuangkan Islam. Perjuangkan Islam mestilah dengan akhlak Nabi Muhammad. Orang nak perjuangkan Islam mestilah dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Maki keburukan. Maksudnya nak naikkan kebaikan, kebenaran tapi guna keburukan, tak boleh. Nak naikkan, nak menangkan kebaikan mesti dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Macam tu Allah SWT. Kita nak cuci baju putih dah kotor, guna sabun ke guna Allah SWT arang kotor hitam. Sabun boleh bagi bersih baju yang kotor, guna sabun, guna arang, guna sabun itu kebaikan, nur, cahaya, ilmu, akhlak Nabi Muhammad tu. Sabun semua akan menyuci keburukan, kejahatan, kezaliman, penindasan dan sebagainya, kegelapan. Tapi kalau kita nak jatuhkan keburukan, nak hancurkan kejahatan dengan guna kejahatan dan keburukan juga, maki hamun, fitnah orang, celah, menghina kaum muslimin, tak akan berjaya. Seolah nak bersihkan baju putih, sabun dia adalah arang, tak akan boleh. Allah SWT. Kita tahu kalau tak maki hamun, tak hina orang, nanti tak menanglah kita, lambatlah menang. Kemenangan daripada Allah, bukan daripada maki hamun, bukan daripada penghinaan kita pada orang, tidak. Bukan daripada fitnah kita pada orang, tidak. Kemenangan semata-mata daripada Allah. Kemenangan daripada Allah SWT. Tak boleh kita kena menang cepat. Kenapa kau nak menang cepat? Allah suruh kita bekerja saja, bukan Allah suruh kita menang cepat. Allah kata kamu buat saja, taat. Buat dakwah, buat kebaikan. Kemenangan aku akan datangkan. Bukan Allah kata apa? Kamu kena buat kemenangan, tak? Buat kerja kamu, aku bagi kemenangan. Allah SWT. Jadi tetap di atas taat kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bila suasana politik macam ni, jaga lidah daripada mencela, jaga lidah daripada memfitnah, jaga lidah daripada menghina,
Jaga lidah daripada merendah-rendahkan kaum muslimin. Stop. Allah senang. Diam, lihat takdir Allah. Kalau pun nak tegur dengan penuh adab dan ilmu. Kalau pun nak Allah senang, buang kejahatan keburukan yang ada, doa pada Allah dengan ikhlas. Doakan hidayah, doakan kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Mekah, ditindas oleh pimpinan zalim, ditindas oleh ahli-ahli politik yang sangat jahat. Buat macam-macam kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mana hadis, kita cari tengok mana hadis yang Nabi maki hamun setiap hari, yang Nabi menghina-hina setiap hari, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan jalan akhlak, adab, dakwah, doa, ibadat pada Allah, benarkan hati dengan Allah SWT. Allah menangkan Nabi Muhammad. Yakinlah kita, sikit masa lagi kita akan tengok Islam akan menang. Yakinlah, taat saja pada Allah. Yakinlah, sikit masa lagi kita akan tengok Allah akan zahirkan kebenaran. Allah akan beri nikmat yang sangat banyak kepada kaum mukminin. Allah akan lepaskan kita daripada segala masalah, daripada segala kesempitan. Allah akan lepaskan sikit masa lagi. Sabar. Yang penting kita dalam keadaan taat, jangan maki hama orang, jangan menghina, jangan mencela, ridha dengan takdir. Di samping buat kerja yang terbaik, usaha yang terbaik untuk mencari kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan sesama kaum muslimin. Yakinlah kita akan menang, kita akan lepas dari semua ni. Covid ke, PKP ke, apa saja yang ada ni hanyalah ujian sementara, lepas ni akan habis. Jangan kita kata apa, Covid ni tak habis dah. Siapa tak habis? Banyak hadis Nabi SAW bacalah. Ya, akan ada zaman wabak di akhir zaman. Dan zaman wabak tu tak selama-lamanya, akan habis. Bila habis akan datang pula zaman nikmat. Bila Allah nak bagi nikmat pada orang Islam, diuji dulu. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Muhammad dan orang Islam di kota Mekah selama 13 tahun. Akhirnya bila Nabi berpindah, nikmat semuanya. Sampai ke hari ni Islam tersebar dengan luas. Jadi memang diuji macam tu. Sebab kita umat akhir zaman, kita banyak dosa, Allah nak kafarahkan dosa kita. Kita umat akhir zaman, kita akan dapat nikmat paling besar, iaitu kemenangan Islam di akhir zaman. Islam akan kembali kuasai dunia. Akan datang di zaman Imam Mahdi tak lama lagi. Sebab itu kita diuji macam ni. Husnuzanlah dengan Allah, sangka baik dengan Allah. Semua di atas pentadbiran Allah. Perancangan Dajjal ke, perancangan Freemason ke, ilmunitati, macam mana nak baca? Illuminati. Allah senang. Ingatkan jarum peniti. Illuminati. Itu yang sebut. Illuminati ke, Freemason ke, kamu rancanglah apa yang kamu nak rancang sekarang ni, rancang silakan. Kamu nak masukkan dalam badan orang, nak masukkan apa lagi, masukkan, silakan. Tapi ingat, akan datang kemenangan untuk umat Islam, akan datang kemenangan untuk agama Allah, akan datang kemenangan untuk orang yang berpegang dengan agama Allah SWT. Itu janji Allah. Macam-macam orang buat perancangan untuk bunuh Nabi, untuk bunuh orang Islam, untuk hapuskan Islam di zaman Rasulullah. Tak boleh pun. Allah, perancangan mereka rapi. Mereka ditolong oleh iblis. Macam sekarang ditolong oleh Dajjal dan iblis. Orang kafir hari ni, Yahudi Nasrani yang musuh Islam, mereka ditolong, dibantu oleh Dajjal dan juga iblis. Allah, senang. Jin kafir dibantu oleh apa? Bantu oleh apa? Sihir. Tetapi bolehlah mereka hapuskan Islam pada waktu? Tak boleh. Sebab perancangan mereka tak akan keluar dari perancangan Allah. Kau merancang, Allah merancang, tapi yang jadi adalah perancangan Allah. Manusia berkehendak, Allah berkehendak, tapi yang jadi adalah kehendak Allah. Allah senang. Sebab manusia tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Semua Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kita nak pening, kita dengan Allah lah. Kita dengan Allah. Jangan pening, senjata dia hebat. Tak perlu, kita ada Allah. Adakah senjata dia lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apa masalah? Oh, tak boleh, kita ada kereta tank tak cukup. Adakah kereta tank dia lebih hebat daripada kuasa Allah? Tak ada. Nabi Muhammad SAW di perang Badar, 7 ekor unta saja, 10 ekor kuda saja, menang. Lawan 700 ekor unta di sana, 100 ekor kuda daripada musuh. Allah senang. 1000 orang tentera, menang. Kelengkapan senjata tak cukup pun. Menang sebab ada hati yang benar dengan Allah, nak betul-betul mempertahankan dan juga menegakkan kalimah Allah. Bukan nak pangkat, bukan nak duit, bukan nak harta, bukan nak tahta, bukan nak Toyota, Asia, Honda, senjata, semuanya tak mahu. Daripada Allah saja. Jadi kalau kita nak menang, nak Allah lah waktu ni. Peduli Allah sajalah. Jangan maki hamun keluar dari jalan Allah. Jangan hina orang keluar dari jalan Allah. Tak ada taqwa zahir, tak dapat makrifat kepada Allah, macam mana kita nak menang?
Okey ya. Allah SWT. Kalau kita taqwa pada Allah, kita baik hubungan dengan Allah, golongan sedikit akan mengalahkan golongan-golongan banyak. Itu Allah sebut dalam Quran. Betapa banyak kata Allah, golongan sedikit itu dapat kalahkan golongan banyak. Allah SWT. Tak ada apa-apanya perancangan jahat musuh-musuh Islam, tak ada apa-apanya. Ya silakan untuk ambil tahu, untuk tahu sikit perancangan mereka, untuk kita berhati-hati, silakan. Allah SWT. Banyak perancangan-perancangan mereka disebarkan dan juga dijelaskan dalam video ataupun filem-filem, dalam kartun, perancangan pop-up prevention dan sebagainya. Silakan untuk kita ambil, dia panggil berhati-hati, tetapi jangan berpegang benda ni pasti jadi, jangan. Tu rosak akidah kita. Jangan berpegang. So kita penang, oh kamu nak buat perancangan kamu macam ni, oh perancangan kamu ini. Tapi Allah ada. Cukup. Allah SWT Muhammad. Macam orang kafir Quraisy berpakat untuk membunuh Nabi peristiwa hijrah. Betul-betul dia pada buat. Bahkan iblis sendiri tolong, bagi cadangan. Iblis support dia. Allah SWT. Tetapi gagal. Kenapa? Nabi ditolong oleh Allah. Allah SWT. Tak ada apa-apanya. Perancangan orang Yahudi, Nasrani ataupun perancangan musuh, semuanya lemah. Yang akan jadi hanyalah perancangan Allah ataupun kehendak Allah saja. Apa masalahnya? Kita hanya dengan Allah saja waktu ni. Ada orang terlalu risau dengan perancangan orang kafir sampai dia lupa untuk taatkan diri daripada Allah, untuk cari pertolongan Allah, untuk cari bantuan Allah, untuk hadapkan hati pada Allah. Dia lupa yang tu. Lepas ni dia buatkan buat sini, habislah kita. Tak ada habisnya kita ada Allah, tak akan habisnya kita. Kalau pun kita mati, apa masalahnya? Kenapa risau sangat mati? Mati baik untuk orang mukmin, mati baik untuk orang takwa pada Allah. Kubur tu lagi rehat. Kubur tak ada isteri marah kita, tak ada. Kubur tak ada kita makan, tak ada makan, tak ada. Kubur semua selamat, seronok. Duk kubur tak ada pun sakit kepala, sakit perut. Tak ada. Semua nikmatnya untuk orang mukmin. Apa masalah duk kubur? Kubur lah seronok. Dalam barzah lah seronok. Tapi taat pada Allah dulu lah. Kalau ada maksiat ni risau jugalah. Kalau taat pada Allah, kita mati seronok kubur sana. Bahkan kita tak mau baliklah ke dunia. Kalau orang kata jom balik ke dunia, kita pergi shopping, kita pergi Maidin, kita pergi funfair, aku tak mau, kata dia, ni lebih seronok. Itu alam barzah. Alam lebih seronok, lebih bahagia, lebih gembira, lebih nikmat daripada alam dunia. Allah SWT. Tak ada perbuatan kuat PM, tak ada dah. Allah SWT. Alam barzah seronok, nikmat. Allah SWT. Semoga Allah beri kurniakan pada Malaysia ini pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, yang dekat dengan Allah, yang berilmu, yang sayangkan Islam, sayangkan umat Islam, sayangkan bangsa Melayu khususnya, dan juga baik pada bangsa-bangsa yang lain dengan adil. Kita doakan macam tu sebaiknya. Allah bagi yang terbaik, pemimpin terbaik untuk kita, orang-orang di Malaysia, insya-Allah. Ini akhir zaman, pemimpin tu makin tak ada. Kita boleh tengok hari ni kan, ni tanda-tanda zuhur Imam Mahdi. Tanda akan muncul Imam Mahdi, tandanya apa? Umat Islam rasa macam ni, tak ada dah siapa nak pimpin, siapa nak ganti ya? Bila PM tu kan siapa nak ganti? Orang ni nampak macam tak boleh orang ni, macam tak boleh orang ni. Seolah macam dah tak ada tokoh untuk ganti. Kenapa? Itu time dia panggil apa? Imam Mahdi akan take over. Macam mana? Ambil apa? Take over. Ni time Imam Mahdi akan take over. Time Imam Mahdi lah ni. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun depan, mungkin 3 tahun akan datang, wallahu alam. Tapi dekat. Qarib sangat dekat. Sebab kita tengok dalam dunia ni seolah macam tak ada pemimpin. Indonesia ada siapa? Indonesia. Depa bakal duk marah lah Indonesia. Thailand sama juga lah ni. Bergolak Thailand lah ni. Tembak dan sebagainya. Malaysia siapa dia pemimpin? Allah SWT. Kita boleh tengok kebanyakan negara tak ada pemimpin yang betul-betul dihormati oleh rakyat. Tak ada pemimpin yang betul-betul akan disepakati oleh rakyat, dan juga pemimpin juga untuk membantu dan untuk menolong, respect dan sebagainya. Tak ada. Makin lemah, yang mengganti makin tak kuatlah untuk memimpin. Kenapa? Ini time Imam Mahdi akan take over. Maksudnya apa? Dah tak ada pemimpin yang betul-betul boleh membantu menyelamatkan umat Islam, betul-betul membela, yang betul-betul kuat lantang untuk meninggikan kalimah Allah. Itulah Imam Mahdi akan muncul. Allah SWT. Imam Mahdi akan muncul. Arab Saudi termasuk tak ada pemimpin yang baik. Bila kalaulah mati Raja Salman, tak akan nak bagi pada anak dia Muhammad. Itu jelas-jelas Barat, betul jelas Amerika, ikut betul-betul Amerika. Sehingga kan di zaman mereka ni lah yang buat satu hukum baru, undang-undang baru,
siapa mai ke Arab Saudi tak perlu surat nikah. Seolah halal zina di Arab Saudi. Alasan meraihkan pelancong. Kalau kita pergi hotel di Arab Saudi tak perlu surat nikah. Kalau ada orang main ambush, tadi masalah apa? Kalau surat nikah, tak nikah pun boleh. Arab Saudi. Kita boleh tengok isu baru Arab Saudi disuruh semua dislowkan speaker slow azan. Wallah alam tak tahu apa dia, wallah alam nak buat apa, Allah alam. Dan memang pun di Arab Saudi itu dah ada Istana Dajjal. Dekat dengan Madinah ke dekat dengan Mekah. Sana atau bukit ada Istana Dajjal, boleh search dalam Google. Ini bukan rekaan, ini bukan konspirasi cerita tak, ini memang betul-betul. Kita kawan dengan kawan-kawan yang duduk di Madinah, duduk di Mekah. Dia kita ziarah ke sana, kawan-kawan kita cerita sendiri, dia pernah pergi ke sana, tengok ke sana. Memang sana Istana Dajjal. Memang tunggu Dajjal. Dan kita boleh tengok Arab Saudi sendiri, polis-polis dia semua lambang mata satu. Kan buat saja. Orang tak Allah tu biasalah dia pun nak buat mata satu, nak buat macam mana, bukan Dajjal tu. Kita jangan fitnah Dajjal. Gini lagi teruk ni. Sangka baik kat Dajjal, tapi tak orang sangka baik pada orang sama orang Islam. Allah na'udzubillah min dzalik. Okey ya. Itu hakikat Arab Saudi ya. Arab Saudi. Okey ya. Bahkan mereka merampas pemerintahan daripada Osmaniyah pun, dia berpakat dengan British untuk jatuhkan kerajaan Osmaniyah. Dan Arab Saudi tiap tahun mereka menyambut kemerdekaan mereka. Hari kemerdekaan mereka. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan menjatuhkan pemimpin Islam Osmaniyah. Kan pelik? Pakat British. Bagus kan dia? Bagus. Okey ya. Tapi kita doakan supaya Allah ganti yang pemimpin yang lebih baik. Dan semoga Allah hidayahkan pemimpin yang ada tu. Ini kata apa? Mereka sampai tahap bersekongkol dan juga Allah sedang dipanggil apa? Sekali lah maksudnya dengan musuh-musuh Islam. Peluk musuh-musuh Islam, tapi sesama orang Islam membunuh, menghalalkan darah dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Jadi ini hakikat waktu yang kita ada pada waktu ini. Akan zuhur Imam Mahdi. Tak lambat lagi. Dia akan keluar dulu tentera As-Sufyani. As-Sufyani ni satu tentera, dia juga termasuk kepimpinan juga, yang mereka datang sangat zalim, sangat jahat, membunuh orang dan sebagainya. As-Sufyani. Lepas As-Sufyani, keluar As-Sufyani ni, barulah Imam Mahdi akan zuhur. Bila muncul Imam Mahdi, dan kita memang duduk di fasa yang akhir ni. Zaman betul-betul kemunculan Imam Mahdi. Ada orang kata, lambat lagi ustaz ni pandai-pandai ya cakap. Kaji hadis akhir zaman. Lepas tu kena baca hadis akhir zaman. Kena baca kitab-kitab fiqh tahawulat. Ada kaedah-kaedah disusun untuk memahami. Dia panggil apa? Susunan-susunan apa yang berlaku di akhir zaman. Allah SWT. Jadi bila muncul Imam Mahdi nanti, waktu itulah umat Islam akan kembali bersatu. Lah ni tak payahlah kita nak cita-cita sangat umat Islam satu parti, tak mungkin. Ada orang kata kenapa lah orang Melayu berpecah? Tak boleh ke satu parti? Semua orang Islam? Tak boleh. Jawapannya tak boleh. Kerana Nabi dah sebut dalam hadis, kamu akan lihat nanti dekat dengan kiamat di akhir zaman, ikhtilafan kathira, banyak perselisihan. Akan pecah umat Islam. Sehinggalah muncul Imam Mahdi. Bila muncul Imam Mahdi, umat Islam semua bersatu di bawah pimpinan Imam Mahdi. Okey ya? Allahumma salli alaihi. Dan kita tak perlu kaji lebih tentang Imam Mahdi sampai mengaku Imam Mahdi, tak perlu. Tugas kita adalah taat pada Allah dan bantu kerja Imam Mahdi. Apa kerja Imam Mahdi? Satukan orang. Dia tak boleh satukan semua umat Islam di Malaysia contoh. Satukan adik-beradik dulu. Satukan kawan-kawan dulu. Satukan madrasah kita dulu. Satukan orang kampung kita dulu. Lepas tu ada amalan zikir, ada solat, ada ilmu, ada majlis pengajian, ada saling nasihat menasihati. Kerja Imam Mahdi membaikkan diri orang Islam, menaikkan balik jati diri orang Islam. Sedangkan balik orang Islam mereka itu bernilai sisi Allah SWT. Sedangkan orang Melayu, mereka ni asal Islam, mereka terima benda yang sangat mulia. Tok nenek moyang mereka perjuangkan Islam. Kita anak cucu orang Melayu perjuangkan PUBG, kan perjuangkan Islam. Kita terpesong ni, na'udzubillah. Tok nenek moyang kita sampai tumpah darah, sampai sanggup lari ke hutan, sampai sanggup ikat perut, berlapang, tak mau ikut Yahudi Nasrani, tak mau ikut orang kafir lah. Allah SWT. Tak mau terima akidah orang kafir, berjuang sampai mati, sampai syahid. Contoh di Kedah kita pertahankan daripada Siam masuk. Tapi anak-anak Melayu,
Kita darah-darah pejuang Islam ni, darah-darah mati syahid punya darah-darah tu nenek moyang kita, perjuangkan Islam, kita buat apa? Kita berjuang juga, berjuang dalam PUBG. PUBG tu siapa pula? Orang kafir yang mereka memang nak alalaikan kita, na'udzubillah. Sedangkan tok nenek moyang kita berjuang lawan orang kafir, takut orang kafir melalaikan mereka. Kita berjuang untuk orang kafir supaya orang kafir melalaikan kita. Bantu orang kafir untuk orang kafir lalaikan kita. Nenek moyang kita tidak lalu. Lawan kenapa? Tak mau kafir lalaikan mereka. Tak mau kafir sesatkan mereka. Alhamdulillah. Tak mau kafir pesongkan akidah mereka. Sanggup mati syahid. Sanggup tumpah darah. Sanggup ikat perut. Kita lah ni sanggup tak tidak sebab main game. Sanggup tak tidak sebab apa? Sebab PUBG. Contoh. Tak boleh kata. Sedang balik jati diri orang Melayu. Kena baca balik sejarah kita yang sebenar. Waktu tu kita akan jadi orang lebih baik. Kita menuju zaman Imam Mahdi, zaman kemenangan Islam. Cuma kita diuji macam ni. Kenapa? Bila ujian tu lama, kesusahan tu lama, kesenangan buat lama. Sabarlah. Kalaupun kita tak sempat zaman Imam Mahdi, kita mati. Kita mati dalam Islam, mati dalam iman, dan mati dalam taat pada Allah. Selesai, sana lebih baik. Kalau kita sabar taat pada Allah pada waktu ini, muncul zaman Imam Mahdi, kita dapat rasain nikmat zaman Islam. Macam tu saja. Untuk maki orang, untuk hina orang, untuk kata orang ni, untuk kata orang ni, tidak. Itu bukan jalan kita. Jalan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat setiap hari Allah menguji kita. Dia berhukum ayyukum ahsanu amala. Siapa lebih baik akhlak? Siapa lebih pandang Allah? Pandang ini juga kejadian daripada Allah. Aku sabar, aku ridha. Aku jaga akhlak, jaga adab. Macam tu kan? Mak dia balik kita? Balik. Dia. Sikit-sikit ya. Tak ada baca kitab ceramah pula ni tak. Cari kitab balik. Jadi nak cerita apa? Imam Haddad kata kalau kamu nak makrifat dengan Allah, nak kenal Allah, mesti melazimi taqwa zahir. Taqwa zahir apa? Jaga tujuh anggota. Taat pada Allah tujuh anggota kita. Tinggalkan larangan Allah di tujuh anggota kita. Mata yang pertama, yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Lidah ni kena jaga ni waktu politik tak stabil ni. Jaga sungguh lidah. Jangan terikut media, yang terikut pemberita, yang terikut sangat tulisan-tulisan di media sosial. Jangan terikut sangat, jangan ulas sangat. Allah SWT. Kalau nak ulas pun kebaikan saja. Takut kita terjatuh dalam maksiat, lebih bahaya lagi daripada Allah SWT. Apa isu semasa yang berlaku pada waktu ni? Bahaya tu jatuh. Yang ketiga jaga apa? Jaga tangan. Yang keempat lah jaga tangan. Yang kelima jaga perut. Yang keenam jaga kemaluan. Yang ketujuh jaga kaki. Tujuh anggota ni jaga dari maksiat. Taqwa zahir dia panggil. Dan buat taat. Tujuh ni cuba ketuk ke arah taat, ke arah kebaikan. Dia akan jadi taqwa zahir. Dan kamu juga kena taqwa batin, melazimi taqwa batin. Apa itu taqwa batin? Hati sentiasa memandang kebaikan yang kita buat tiap-tiap hari. Apa yang kita dapat, yang Allah dah bagi ni, semua Allah daripada Allah, bukan daripada kita. Macam tu Allah SWT. Orang main bagi duit kita, bos bagi duit pada kita RM1,000 masuk dalam akaun kita. Kita nampak bos kan, nampak Allah. Kalau taqwa batin, kita akan memandang alhamdulillah rezeki daripada Allah. Terima kasih bos kerana engkau asbab. Kita sebut tak kata sebut kerana engkau asbab. Terima kasih saja. Kenapa Allah muliakan dia jadi tempat asbab rezeki kita sampai. Kita sembahyang, hati kita nak orang pandang kan, nak Allah pandang. Nak Allah pandang, taqwa batin. Kalau nak orang pandang, batin tak taqwa, tapi zahir taqwa. Dengan zahir nampak taat, batin tak taqwa. Kita tolong orang, nak orang hargai kita ke, nak Allah pandang kita, nak Allah ridha pada kita, nak Allah tolong kita. Kalau kita tolong orang, nak orang tolong kita, ataupun kita tolong orang, nak orang hargai kita, tak ada taqwa batin. Batin tak elok. Zahir elok. Zahir nampak macam taqwa, tolong sama kaum muslimin. Batin tak elok. Kenapa? Batin itu nak orang kerana Allah. Kita jangan ada niat di hati kita, aku tolong orang supaya orang tolong aku nanti. Jangan. Bergantung pada selain Allah tu. Dia kena macam nak, aku tolong orang kerana aku nak Allah tolong aku. Sebab ada hadis Nabi SAW, Allah akan tolong hamba selagi mana hamba tu tolong saudara dia. Jangan terlintas sikit pun. Hari ni aku bagi orang hutang aku, nanti aku tak ada duit, aku nak hutang orang pula. Jangan. Oh, hari ni dia nak buat bisnes, aku bagi modal kat dia, nanti aku susah nak minta balik kat dia. Tak payah. Aku tolong orang kerana Allah, bukan kerana orang tolong aku. Kerana hakikat pertolongan semua daripada Allah. Kalau Allah tak mau tolong kita, tak ada orang mau tolong kita. Kerana Allah tolong kita, sebab dia orang lah. Ya Allah tolonglah aku. Tengok kawan main, sakit lah, jom aku bawa pergi hospital.
Allah lah tu, bukan yang lain. Allah. Kita minta Allah lah. Kerana ada asbab dia. Takkan contoh magic kita ke pejam-pejam mata sampai hospital kot. Tidak macam tu. Dia ada asbab dia. Kerana Allah jadikan sesuatu itu asbab. Nak sampai Allah nak kurnia sesuatu ada asbab. Jadi jangan kita tolong orang niat aku nak orang tolong aku balik. Tak mau. Jangan niat kita tolong orang nak orang kata kita ni berjasa pada dia. Jangan. Kalau boleh nak orang tu lupa akan terus apa yang kita tolong dia. Lagi bagus. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Itu dalam Quran. Dia kata apa? Allah sebut dalam Al-Quran berkenaan cerita tentang as-sahabah Nabi SAW. Mereka itu menginfakkan harta mereka bukan nak terima kasih, nak apa pun daripada Allah saja. Mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan kepada kamu ini liwajhillah, kerana Allah saja. Kerana kamu nak kamu bagi balik makanan kepada kami. Allah senang. Bukan lebih-lebih lagi bukan pula mai pinjam gandum secupak balas secupak setengah contoh. Itu contoh pada beli. Allah senang. Allah senang. Okey ya. Jadi Allah senang amat. Innama nut'imukum liwajhillah. Beri makan hanya kerana Allah, nak Allah saja. Bahkan dia berkata apa? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. La nuridu minkum. Kami ni la nurid. Kami ni tak mau, tak nak daripada kamu minkum jazaa'an. Balasan, jazaa'an ni balasan. Wala syukura, terima kasih. Aku beri kamu makan kerana Allah, tak perlu terima kasih pada aku dan tak perlu balas pada aku. Dan aku ini kata sahabat Nabi SAW, ada yang mengatakan ini cerita Sayyidina Fatimah dan juga keluarganya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Allah SWT, kami ni Allah takut pada Tuhan kami di hari manusia ni bertemu dengan Allah, dan kadang muka mereka itu masam, takut, cemas. Kerana masing-masing takut dengan amal dia. Kami takut akhirat. Kami bagi pada aku takut akhirat. Nak selamat di akhirat bukan sebab nak orang balas. Ramai orang lain tolong orang nak orang balas dia. Jangan macam tu. Selagi mana kita bergantung macam tu, kita tak akan ditolong oleh Allah. Bahkan orang akan berat tolong kita. Kenapa? Kita ada sesuatu selain Allah di hati kita. Tapi kalau kita tak harapkan siapa-siapa, kita harapkan Allah, orang mudah tolong kita. Kerana pergantungan kita pada Allah, bukan pada orang. Orang akan kasih pada kita. Macam tu diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula orang kadang dia tolong kita. Allah senang. Waktu dulu lah kita budak-budak tu. Ni tak apalah untuk didik budak-budak, tapi untuk orang tua-tua tak baguslah. Dia bagi duit kat kita, dia kata saya lapang lah saya nak duit, dia RM10. Kita lupa terima kasih. Dia kata apa? Terima kasih lah aku dah tolong ni. Terima kasih sikit. Terima kasih. Macam tu lah dia kata. Ada orang macam tu lah. Allah senang. Okey, untuk didik budak-budak adab terima kasih pada orang boleh. Itu sunnah. Tapi untuk hati kita inginkan terima kasih orang, kita tolong orang tak boleh. Tak bagus. Kenapa? Seolah kita buat bukan kerana Allah. Masih lagi nak orang, nak pandangan orang, hargai orang. Orang tu sunnah. Dia sunnah, kena ikut sunnah. Terima kasih pada kita. Hati kita ni kena ikut sunnah apa? Tak harapkan pembalasan orang. Nabi tolong orang, Nabi tak harapkan pembalasan. Nabi harapkan Allah. Nabi SAW. Satu Nabi bila Nabi tolong, Nabi tak pernah ungkit. Dan Nabi tak pernah balik meminta. Tak pernah. Kenapa? Aku bagi kerana Allah. Jadi sunnah orang ambil apa yang kita bagi, dia terima kasih pada kita. Hati kita pula ni ikut sunnah Nabi macam mana? Tak harapkan terima kasih dia. Dia terima kasih itu kemuliaan dia, akhlak dia. Dan kita macam mana? Jangan ingin terima kasih dia. Kita ingin Allah saja. Ingin Allah saja. Macam tu. Allah senang. Okey, jangan harapkan orang lah. Kita tolong orang, jangan harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey dah. Habis dah kuliah. Tadi mak dia tak balik-balik di mana tak tahu. Kita kena bawa dia mengaji. Hari ni rezeki dia dapat hadir majlis ilmu Alhamdulillah. Allah takdir tu. Okey. Jangan teriak. Nanti dulu. Senang okey ya. Nanti dulu. Okey, jadi taqwa zahir, taqwa batin. Batin tu pandang Allah. Itu taqwa batin tu. Tolong orang, aku nak Allah. Orang tu kata aku nanti aku balas balik kan hang. Hang tolong aku ni nanti tolong hang. Tak payah, Allah tolong aku. Cuba ajak macam kat diri kita. Kan ada orang disegan dengan kita. Ustaz banyak tolong saya, nanti saya tolong ustaz balik. Tak payah, saya nak Allah tolong saya. Kamu doa pada Allah supaya Allah tolong saya. Macam tu.
Allah senang. Dan jangan, kalau kita cakap macam tu, orang tu pun akan senang hati. Kenapa? Dia rasa tak berat lah. Dia tak kena nak fikir lah, nanti aku nak tolong bang, nanti aku nak tolong bang. Bahkan dia rehat tu. Dan kita pesan pula kadang, jangan nak fikir nak tolong bang aku. Allah ada. Tak usah fikir. Aku tolong ni, bukan aku tolong, Allah yang tolong. Tak ada apa-apa. Aku ni asbab saja. Tak perlu fikir nak tolong aku. Hantar kepada Allah, buat kerja sudah. Allah tolong aku nanti. Aku tolong kerana Allah SWT. Cuba akhlak kita tu. Orang senang kita. Ni orang nak tolong kita, kita buat janji lagi. Pesan lagi. Tolong aku balik nanti. Tolong aku balik nanti. Tak payah. Okey ya. Dan mengamati ayat-ayat dan khabar-khabar. Kalau kamu nak dapat makrifat pada Allah, kamu kena amati ayat-ayat dan juga khabar-khabar. InsyaAllah kita akan sambung esok berkenaan dengan bagaimana nak mendapat makrifat pada Allah SWT. Nak betul-betul makrifat lah, ni jalannya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tajaan kuliah daripada Kota Baru, Kelantan. Doa ringkas, semoga saya diizinkan bertemu Rasulullah SAW, dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat, diberikan kesembuhan dan kesihatan yang baik zahir batin. Semoga Allah zahir amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya hamba Allah daripada Bandar Baru, Sarawak Tinggi, Sepang Selangor, mohon Ustaz doakan anak yang akan divaksinkan hari ini ya, tidak memudaratkannya, diampunkan dosa kami surga dan dan meninggal husnul khatimah. Seterusnya hamba Allah sekeluarga daripada Kuala Lumpur, doakan anak kanda saya, doakan anak kanda saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik dan hidayah dapat mengenal Allah dan Rasulnya, serta saya dan keluarga sentiasa sihat tubuh badan dan mengerjakan taat kepada Allah dan Rasul dengan istiqamah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya Akmal Fahim bin Fakhr Razi dari Kuala Lumpur Kedah, doakan semoga Allah kabulkan segala hajat saya, semoga saya terus kuat dan tabah dalam menghadapi ujian. Doakan semoga Allah bersihkan hati saya, kurniakan makrifat kepada Allah dan diberikan kebaikan di akhirat, dapat ridha dan kasih sayang Allah. Selamat fitnah akhir zaman. Amin. Seterusnya yang terakhir Rabi'atun Adawiyah binti Omar sekeluarga, anak Bukit Kedah. Pahala diadakan buat kedua arwah ibu dan ayah. Mohon doakan agar keluarga abang saya diuji dengan COVID agar diberi kesembuhan dan dipelihara daripada kesabaran kemudaratan. Amin. Semoga Allah kabulkan dan semoga Allah SWT murahkan rezeki dan beri kesihatan zahir batin, taqwa zahir batin, makrifat di batin, di hati mereka, di rohani mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita orang-orang yang berada di Malaysia ini, khususnya umat Islam, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, pemimpin yang wali, pemimpin yang dekat dengan Allah, pemimpin yang peduli hal keadaan umat Islam. Semoga Allah beri kepada kita pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah yang mereka itu peduli untuk menaikkan agama Allah, untuk peduli untuk menyatukan umat Islam, peduli untuk menolong orang yang susah, orang yang memerlukan. Semoga Allah SWT beri kepada kita pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, pemimpin yang akidah mereka benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas mereka benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Arhamar Rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.